lama. Adalah. Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okay, terima kasih pada yang sudi join. Okay, harap kita dapat video yang ramai sikit. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Mana okay, nama seorang-seorang pun tema nak sebut pun payah seorang-seorang. Okay, saya ucap terima kasih pada semua yang sudah join pada pagi ni. Okay, pagi lagi kan. Okay, so hari ni saya live sekali lagi. Okay, untuk live session kita bersama dengan alumni Ranako bagi student yang ambil course safety. Okay, sebelum ni kami pernah bersama dengan student yang ambil course logistik dengan Marine, dan kita pun pernah juga live dengan lecturer-lecturer Ranako lah. Okay, so saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada yang join untuk sesi live ni. Okay, apa khabar semua? So saya harap ada ramai lagi student-student ataupun bakal-bakal student yang akan menjadi salah seorang student di Ranako dapat join jugalah live ni sebab kita akan ada voucher free. Okay, ada juga kita akan bagi percuma tau untuk satu semester. Tapi dengan syarat ada soalan dia lah kan. Okay, tapi make sure korang kena stay dengan live ni sebab jawapan-jawapan dia ada je dalam live ni. Cuma korang kena rajin-rajin lah, stay tune. Okay, so saya masih tunggu lagi untuk view lebih pada 20 orang kita start. Okay, so pakat-pakat share, pakat-pakat like. Okay, terima kasih pada yang mana yang dah join tu. Jauh ni tak nampak nak tengok komen. Tarik sikit. Allah Akbar. Gitu. Okay, terima kasih. Ada model percuma untuk bekas student tak? Awak soalan tanya. Nak kena pin soalan ni. Okay, terima kasih pada semua yang dah join. Okay, pakat-pakat share lagi. Okay, saya nak bagi tahu. Okay, hari ni kita akan ada soalan yang berkaitan dengan live session ni. Okay, kita akan bagi percuma voucher KFC sebanyak RM50. Okay, mana yang kaki makan fast food, especially KFC lah kan. Untung RM50. Bukan sikit-sikit tu RM50. Okay, okay. Terima kasih sudi join. Safwan Syafira, ada modul percuma untuk bekas student tak? Wah, korang aja dia kalau buat percuma laju ditanya kan. Okay. Mana lagi? Ke tidur lagi semua orang ni? Lambat live masuk. Adalah. Okay, untuk pengetahuan semua, kita akan ada intake untuk diploma program kita pada bulan Julai ni. Okay, dah tak lama dah untuk pendaftaran pada 12 dan 13 Julai ni. Okay, mana-mana student yang ataupun bakal-bakal student yang mesti berminat untuk mendaftarkan diri di Ranako ataupun sebagai seorang bakal yang berjaya, antara yang berjaya lah di Ranako, okay, boleh lagi untuk berdaftar. Okay, kita masih terima, kita masih buka untuk sesi pendaftaran. Okay, dan ada yang paling menarik untuk live session ni, kita bukan setakat bagi voucher RM50 ni, tapi kita akan bagi satu soalan. Okay, mana kita akan bagi percuma untuk satu semester tau. Siapa nak bagi percuma kan? Bukan murah tau satu sem. Okay. Okay, terima kasih Afiq, Muhammad Audi, Fikri, Lia. Okay, ada tak kat sini yang view ni antara ex-student aku yang dah berjaya? Okay, korang boleh je share kat bawah tu. Okay, so saya harap hari ni, live saya hari ni dah ada buat masa ni kan. Okay, saya harap live yang hari ni dapat komen-komen yang muni-muni semuanya. Okay, biasalah nobody's perfect orang cakap kan. Okay,
Mana-mana student yang dah berjaya ataupun yang korang rasa bangga menjadi salah seorang student di dalam aku ni. Okay, korang boleh je share pengalaman korang dekat komen tu. Okay, jangan malu-malu. Okay, just support je aku. Okay, kat mana-mana pun ada lebih ada kurang dia. Okay, so biasalah orang kata manusia ni tak ada yang perfect, betul tak? Okay, so hari ni saya nak ulang sekali lagi. Okay, kita ada voucher free tau, RM50. Kata siapa je korang nak bagi free gini kan. Okay, so tapi korang kena stay tune tau dengan live session ni. Okay, jangan kejap masuk, kejap keluar. Okay, so kita akan bagi free ni tau. Tapi dengan syarat korang kena stay tune dan mendengar semua pengalaman-pengalaman yang Ablunai student aku akan bagi tahu sekejap lagi lah. Okay, so terima kasih kepada yang sudi join. Man Ganu, okay, hai Anis. Selamat pagi, mandi duduk lagi tu. Okay, Shirin, okay, thank you for join this live session. Okay, so okay, saya bekas student aku di MTE. Okay, Safwan Syafira. Okay, ada lagi tak student aku? Okay, Alhamdulillah kita dah ni. Okay, untuk penonton semua, hari ni kita akan live session bersama salah seorang alumni Ranako daripada kos Diploma Occupational Safety and Health intake Julai 2017. Okey, nama dia Nur Eva Syafiqah binti Jafri. Okey, saya harap Cik Eva lagi rasanya kot. Okey, boleh dah join kita punya live ni. Okey, okey, terima kasih pada yang baru join tu. Okay, saya menunggu Cik Eva kita untuk join live session ni. Okay, mana-mana yang alumni student aku yang join live ni boleh share korang punya pengalaman sepanjang. Okay, korang menjadi salah seorang student di Ranako. Pengalaman, baik, buruk, manis, tak semestinya pengalaman di Ranako saja. Pengalaman korang yang sepanjang berada di Pantai Timur ni lah kan. Okay, saya menunggu Cik Eva. Saya rasa Cik Eva dah standby ataupun belum lagi. Terima kasih kepada yang sudi join live session ni. Okay. Okay. Wani Gani, Afia Sabri. Hai. Kalau tak ada CJSPM boleh ke join untuk diploma di Ranako. Okay, untuk pengetahuan lah. Sementara saya tunggu Cik Eva ni join. Okay, untuk diploma Ranako, syarat paling minima SPM kena 3 kredit. Okay, depends on your result jugalah, bergantung pada korang punya diploma pilihan juga. Okay, okay. Okay, wajib kena ada SPM tau. Tapi dengan syarat kena 3 kredit. Okay. Hai Eva. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Assalamualaikum semua. Ya. Okay. Okay. Terima kasih saya ucapkan. Okay, selamat datang pada Cik Eva kita. Okay. Silakan nak panggil Cik Eva je. Kita nak panggil. Boleh. Ada nama mana? Okay, Eva. Okay, ni untuk pengetahuan semua. Okay, ni kita punya salah seorang alumni aku pada intake Julai 2017. Dia ambil kos diploma in Occupational Safety and Health. Okay, so saya harap Cik Eva, are you ready? InsyaAllah ready. Ya? Yes, Okay, sir. nampak hari ni Okay, nampak macam semangat tu nak live session hari ni tu. Okay, tapi saya ulang sekali lagi pada semua yang mana view hari ni. Okay, sebelum saya detail lagi dengan Cik Eva, okay, make sure korang stay tune dengan live session ni sebab kita akan bagi voucher sebanyak RM50. Okay, soalan ni akan ada kena-mengena dengan live session kita bersama dengan Cik Eva ni. Okay, make sure korang stay tune. Okay, RM50 ni, RM50 ni. Okay, okay, so Cik Eva, apa khabar hari ni? Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Kak nak sihat Kak hari ni Kak? Kak nak sihat hari ni?
sangat sombong tengok makin mengembang dengan bahagianya gitulah. Okay, so Eva boleh kan nak tahu Eva start mula belajar, kenapa memilih Ranako sebagai tempat untuk Eva sambung study? Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua dan selamat pagi. Okay, mengapa saya memilih Ranako untuk belajar di dalam bidang safety and health ni? Okay, sebenarnya sebelum ni memang saya ada beberapa tempat institut lah untuk saya further study dalam bidang safety and health. Tapi kalau kita bandingkan, first confirm kita akan tengok bahagian yuran. Bila saya bandingkan yuran yang Ranako beri dan juga institusi lain, yuran daripada Ranako lebih murah daripada institut yang terlibat lah dalam bidang ni. So bagi saya, first of all memang saya akan tengok yuran dahulu. And then second, pada masa itu, masa untuk intake Julai saya, Ranako ada beberapa package seperti sijil latihan percuma. Jadi saya juga tertarik untuk masuk ke Ranako disebabkan sijil yang telah ditawarkan daripada Ranako tersebut. Jadi saya itu adalah yang paling utama lah mengapa saya memilih Ranako sebagai tempat untuk saya sambung belajar dalam bidang safety and health ni. So maknanya Eva rasa Ranako antara college ataupun IPTS yang menawarkan program safety yang paling orang kata berbaloi lah yuran dia kan, nak banding dengan betul Ini bukan Betul. saya, ini dari students Ranako sendirilah. Okay, so alang-alang Eva dah bercerita kenapa pilih Ranako, so boleh tak Eva ceritakan lebih detail lagi latar belakang Eva lah, mula daripada seorang student di Ranako sampai sekarang dia dah bekerja. Okay, semakin detail lah tentang pengalaman yang ada. Okay, latar belakang saya nama saya Nur Eva Syafiqah binti Jeffrey. Saya berumur 24 tahun dan saya berasal daripada Kudat, Sabah. Jauh nak bersambung belajar. Jadi pada asalnya masa kita orang luar dari Sabah nak masuk study kat Ranako, pergi jauh. So bila masuk ke Ranako sebagai seorang student, pada asalnya kita mungkin of course lah kita akan macam rasa kita jauh daripada family semua. Tapi kalau kita tekad untuk belajar, kita dah macam boleh ignore lah kita punya homesick semua dan terus study, cuba untuk dapatkan grade yang bagus dalam pembelajaran. Sehinggalah saya habis belajar dan praktikal. Saya bermula praktikal pada 1 Julai tahun lepas, 2019. Saya telah menjalankan praktikal di company Osh Consultancy and Service dan ditempatkan di syarikat pembinaan sejati perkasa. Dan selepas dalam tempoh praktikal selama 6 bulan, saya telah diserap masuk untuk bekerja di bawah company tersebut dan sekarang saya memegang jawatan sebagai Site Safety Supervisor di bawah syarikat tersebut lah hingga sekarang. And then sepanjang pengalaman saya daripada belajar, bagi saya pengalaman belajar di Ranako ni seperti kita punya hubungan dengan lecturer seperti anak dan mak. Itu antara yang paling saya suka dengan Ranako. Kita ada lecturer yang sangat-sangat rapat dengan student, yang sentiasa nak membantu student untuk belajar. Mereka sangat-sangat membantu student. Untuk lecturer-lecturer kita dekat Ranako ni lah, sorry. So bagi saya tak ada masalah untuk saya belajar and update setiap apa yang telah diajarkan oleh lecturer. Dan apabila saya masuk ke alam pekerjaan pula, apa yang telah diajar tu mudah untuk kita update. Apalagi bila kita berjumpa dengan orang-orang lama dalam bidang safety yang sudi mengajar kita, dengan orang-orang sekeliling yang sentiasa nak beri kita ilmu. So bagi mudahlah bagi saya daripada zaman belajar sampailah tengah zaman bekerja sekarang. Okay. So, maknanya Eva, kerana baru tahu Eva sebenarnya dari Sabah sebab tak dengar langsung slang Sabahan tu. Okay, so dari Sabah, ada tak kelebihan lain sebagai seorang pelajar dari Borneo lah sepanjang Eva belajar di Ranako? Oh, ada kelebihannya. Antaranya adalah untuk pelajar Borneo, apabila dah sambung belajar, kita dapat claim semula tiket yang kita beli bila kita dah beli tiket, kita boleh claim semula dengan Ranako.
Itu antara kira antara kepentingan yang saya dapat lah daripada Ranako. So maknanya walaupun kita jauh dari sana, kita still dapat berapa kita cakap faedah daripada kolej sendiri. So kita tak adalah macam datang dari jauh, kita habis duit untuk beli tiket sebab kita pun tahu tiket kapal terbang bukanlah satu yang murah. Apalagi untuk keluarga yang sederhana macam saya. So bagi saya, Ranako did it very well lah untuk student-student dari Borneo. So, Alhamdulillah so banyak sebenarnya kelebihan belajar kat Ranako ni, okay. So saya harap mana-mana yang student yang masih orang kata belajar di Ranako ataupun student Ranako, saya rasa you all sepatutnya kena hargai tempat korang cari ilmu, timba ilmu, okay. Sebagai saya kat mana-mana pun dia tetap ada lebih, ada kurang dia kan. Tapi yang penting sekarang ni apa yang korang belajar tu sebenarnya ada kepentingannya untuk masa depan, betul tak Eva? Semacam Eva sendiri dia apa yang kak nak dengar tadi lah. Okay, Eva praktikal dan bekerja di tempat yang Eva praktikal. Okay, sebab sepanjang pengalaman Kak Anak lah untuk buat marketing, selalunya Kak Anak akan cakap macam tu. Okay, pelajaran aku yang habis pelajaran aku selalunya diorang praktikal dan diorang akan bekerja di tempat diorang praktikal tu sendiri. Okay, so maknanya dia bergantung pada student tu sendiri, betul lah kan? Kalau student tu rajin, ada effort, apa semua memang akan diserap bekerja terus, betul? So mana kalau saya ikut pada observe sebelum ni dengan tim IED, memang kebanyakannya diorang diserap bekerja. So you all yang mana berminat untuk program-program di Ranako, okay, so intake Julai ni kita masih buka untuk 12 dan 13 Julai ni, okay. So mana yang berminat, okay, untuk live session ni ada benda yang menarik tau. Okay, salah satunya bukan setakat voucher RM50 ni. Okay, tadi saya harap korang yang view tadi korang dengar atau apa yang Eva beritahu dia kerja kat mana, okay, dia intake bila, mungkin soalan-soalan tu akan keluar. Okay, so maknanya mana yang saya berminat, okay, untuk intake 12 dan 13 Julai ni. Kita akan ada satu soalan, okay, soalan tu mungkin tak ada kaitan dengan live session ni, tapi mungkin korang akan memerlukan Google lah, okay. So soalan tu akan ada hadiah yang agak special lah untuk mana kata cuma untuk satu semester kan, satu semester tu banyak juga tu, bukan sikit. Okay, so okay, berbalik pada kita punya ni lah, saya punya tetamu hari ni, okay. So Eva rasa macam mana pengalaman kerja sebagai sebagai seorang safety lah. So Eva rasa macam berbaloi tak Eva belajar kat dalam aku ni, Eva terus kerja dalam bidang safety? Bagi saya berbaloi, sangat-sangat berbaloi. Sebabnya dalam bidang safety ni, kita sepertinya kita lah polisnya, kita lah peguamnya, berkemungkinan lah dekat tapak bina. So bila saya sudah bekerja di bidang ni, memang kita akan ada berhadapan dengan beberapa cabaran. Sebagai contohnya dari segi komunikasi dengan kita punya pekerja warga asing. Tapi kita sebagai safety kita kena cari bagaimana caranya supaya kita boleh atasi cabaran yang kita hadap. Sebagai contohnya mungkin kita boleh ada translator dari kalangan foreigner yang faham bahasa Melayu untuk dia translate kepada kawan. Kita boleh pasang beberapa tanda amaran yang mengandungi bahasa-bahasa mereka. Sebab itu kita sepatutnya sebagai safety di tapak bina, kita kena faham. Kita kena faham apa masalah yang dihadapi oleh pekerja. Sebab kita bukan sahaja safety and health, kita juga ada bahagian kebajikan pekerja. Jadi bagi saya apabila kita mendekatkan diri dengan pekerja, lagi mudah untuk mereka dengar apa yang kita sampaikan, lagi mudah untuk mereka mengikut apa arahan yang kita sampaikan. Memanglah kadang-kadang kita nak marah pekerja tu ada masanya perlu, ada masanya kita mungkin kita macam beremosi sedikit dengan mereka. Itu benda tu memang kita tak boleh elakkan. Sebabnya mereka pun manusia, kita pun manusia. Jadi bagi saya paling penting semasa bekerja ni kita dekatkan diri dengan pekerja. Kita tanya mereka, memang pekerja kita memang ramai, tapi at least kita cuba. Setiap orang ada pendekatan masing-masing. Bagi saya pendekatan saya adalah saya cuba approach pekerja tu sendiri. So bila saya faham dorang akan faham apa yang saya sampaikan. So cabaran yang paling orang kata paling rare lah sepanjang kerja dalam bidang safety.
macam Eva mungkin orang rasa ada setengah kalau kita tengok pekerja-pekerja ada yang dah berumur dari kita ataupun dia dah kerja lama dari kita. So mungkin cabaran tu mesti ada kan. Macam kadang-kadang mungkin orang tak hormat kita ke apa ke. So ada tak cabaran yang sepanjang Eva bekerja dalam bidang safety ni? Saya pada tu antara cabarannya adalah kita dari segi cuba untuk menjalankan tugas lah, tugas-tugas kita. Sebab tugas kita ni perlukan sokongan. Bukan saja sokongan daripada pekerja, malah daripada majikan, daripada orang luar sekalipun, contohnya macam supplier. Jadi sebab bekerja sebagai safety ni, kita apa-apa benda kita tak boleh direct sekali buat. Kita perlu melalui management sekali. So antara cabaran yang kita akan lalui adalah support daripada management tu sendiri. Tapi bagi saya alhamdulillah sebab support daripada management saya sentiasa dapat. Walaupun ada setengah benda yang dia tak boleh nak sokong, tapi bagi saya sekurang-kurangnya ada. Jadi sama juga kalau contohnya kita cuba mendekatkan diri juga dengan kita punya management supaya kita sebagai safety kerja kita adalah advice. Kita advice orang sebab ada kalanya kontraktor ataupun kita punya management tak faham. So sebagai kita sebagai safety, kita kena bagi mereka faham. Kenapa perlu macam ni, kenapa perlu macam ni dan kenapa perlu macam ni. So bila mereka faham, lagi senang untuk mereka support kita. Mereka dah tahu sebab kenapa dan kenapa. Jadi bila diorang dah tahu, mereka sekali sebagai tahu benda yang kita suggest, benda yang kita propose ni berkaitan dengan keselamatan pekerja. So bagi kita lagi mudah lah untuk kita menjalankan kerja. Bila kita dapat support, mereka pun dah faham, so kita membantu antara satu sama lain. So, itu antara cabaran kerja dalam bidang ni sebagai seorang wanita lah dalam kerja dalam bidang safety ni dia agak orang kata nasak sikit kan, tapi pengalaman Kak Nak untuk intik-intik dan aku yang sebelum ni saya nampak ramai pelajar perempuan yang lebih berminat dalam bidang safety. Yang pelajar lelaki pula dia macam berubah angin ke arah bidang masakan. Kita tengok macam banyak berubah, yang perempuan sekali dia makin lasak. Yang lelaki bukan nak jadi lembut tapi orang lebih suka minat dalam bidang-bidang macam masakan. Kita tengok pun kadang makan pun tambah tukang masak lelaki sekali ni kan. Tu antara pengalaman Eva sepanjang kerja dekat Osh Konsultancy and Services. Dia tahu dah berapa tahun dah Eva kerja dekat situ? Saya baru 6 bulan di sana masuk kerja. So maknanya start dari praktikal 6 bulan dan bekerja selama 6 bulan lah sekarang. So dalam tempoh saya berada dalam company tersebut adalah setahun. So maknanya dalam tempoh 6 bulan tu boleh kalau tahu berapa rate gaji Eva sekarang ni. Tak payah bagi tahu berapa lah, just bagi tahu rate berapa je sekarang ni lah. Sepanjang bekerja untuk masa sekarang, julak gaji saya adalah, saya bagi tahu angka lah, 3. Ada 3 case. Dalam tempoh yang tak lama maknanya betul lah kalau kita cakap dalam safety ni memang kita boleh dapat gaji yang banyak lah kan. Macam sekarang ni maknanya dia macam nak habis belajar terus nak gaji tinggi belaka padahal pengalaman tak ada pun. So macam dalam bidang safety ni salah satunya lah kalau korang yang mana yang berminat nak bergaji besar tu, tapi make sure korang kena kental lah dalam bidang safety ni kan, betul tak Eva? Betul. So punya iklan sekali lagi. So tadi Eva dah beritahu dia salah seorang student aku safety yang diintip untuk Julai 2012. Osh, betul tak? Osh Consultancy and Services. Dia daripada Kudat Sabah, sebenarnya jauh betul dari Sabah tu, semata-mata datang denganmu untuk belajar dalam bidang safety. Kalau ikutkan kita pun ada juga lagi PTI, PTI atau PTS lain yang tawarkan dalam bidang yang sama. So saya ucapkan padahal sebab ibu milih Ranako, walaupun orang kata Ranako ni adalah familiar sangat satu Malaysia, tapi saya rasa agak bangga jugalah sebab budak Sabah Sarawak pun dah mari belajar kat Ranako ni. Semaknanya agak dah ternama jugalah Ranako dalam bidang safety. So saya nak mula lagi pada bakal-bakal Ranako ataupun mesti rasa macam
uh, nak tak nak masuk ranah aku tu pun saya just nak bagi tahu. Untuk intake Julai 2020 ni, pada 12 dan 13 Julai ni kita masih buka untuk pendaftaran. Korang boleh direct ni contact number yang admin dah letak kat situ, boleh contact dengan saya, sama ada dengan saya, Sis Nadia dan Sis Ayu. Korang boleh WhatsApp ataupun DM. Admin kita akan reply lah untuk soalan-soalan tu. So saya ulang sekali lagi, kita akan ada sesi soalan jawab, sesi soalan jawab tu. So kita punya tu hari ni adalah voucher KFC, daripada KFC sebanyak RM50. Bukan RM10, RM50. So ada juga lagi, sesi sekali lagi kita akan bagi hadiah tu best lagi lah sebab satu semester percuma. Tapi soalan dia nanti kan tunggulah di penghujung-penghujung dan so make sure korang stay tune lah. So Eva, berbalik pada Eva sekali lah. Sepanjang kita masih dalam tempoh PKP, sepanjang bekerja dekat tempat kerja sekarang ni, macam mana SOP sepanjang bekerja? PKP, macam mana SOP sepanjang tempoh tu lah. Sepanjang kita bekerja, sepanjang PKP, PKPB dan juga PKP ni, SOP kita berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh LKN, CIDB dan sebagainya lah. Untuk tapak bina, saya sendiri, antara benda yang paling wajib adalah pekerja warga asing wajib untuk membuat kita punya COVID test. Wajib untuk buat saringan COVID, itu antara yang utama. Apabila kita sudah mendapat approval daripada MITI dan sama juga dengan PBT, kita akan start dengan kita punya site preparation. Site preparation iaitu penjarakan sosial 1 meter, tidak kisahlah di kawasan assembly point, kawasan rehat, kongsi pekerja dan sebagainya. Dan selain daripada tu, antara benda wajib yang kita kena buat adalah kita kena buat atau menjalankan pemeriksaan suhu dan juga pemeriksaan simptom pada pekerja setiap hari. Dan rekod-rekod tu kita akan simpan. Daripada tu kita juga perlu ada satu bentuk kawalan pergerakan pekerja. Contohnya pekerja daripada rumah kongsi ke tapak bina, sama juga dengan pekerja yang dari luar ke tapak bina. So kita kena ada satu bentuk kawalan, sebagai contohnya rekod. Kita perlu rekodkan. Rekodnya berada dari kongsi ke site ataupun rekodnya daripada luar ataupun daripada luar ke tapak bina. Selain daripada tu, antara SOP yang kita perlu patuh adalah kita perlu beri face mask kepada pekerja. Itu antara benda yang wajib. Kita perlu supply pekerja face mask. Sehari kita akan bagi sebanyak 2 keping face mask pada pekerja. Face mask 3 apply mask kepada pekerja. Selain pada tu, kita kena buat disinfection. Disinfection ni kita akan buat 3 kali sehari lah. Dan kita akan buat di kawasan site office, kawasan-kawasan yang tempat umum bekerja, kawasan rumah kongsi, dapur mereka, tandas dan sebagainya. Itu antara yang SOP yang kita follow lah. And semua tu kita perlu simpan rekod. Kita perlu rekod sebagai bukti. Itu antara yang bagi saya SOP yang tengah saya ataupun kita follow lah sebagai untuk bidang bekerja dalam tempoh PKP, PKPB ni dan PKPP. Saya tengok komen-komen ramai juga yang bunyi saya nak voucher, saya nak masuk ranah aku. Saya tak tahulah yang komen tu sama ada student aku lah ataupun yang memang nak masuk ranah aku kan. Saya tengah dengar dengan penjelasan ni, saya ambil diplomat macam ni Julai bila Ain Junaidi. Julai ni so maknanya sebenarnya ada salah seorang yang view ni bakal pelajar kita pada intake Julai 2020 ni. So soalan saya soalan untuk yang voucher ni tau. Soalan saya memang ada kena mengena sepanjang apa yang belakang ni saya just nak bagi soalan dia simple je. Di mana Kak Eva kita ni nama yang dia bekerja sekarang ni. So saya harap korang dengar yang saya beritahu tadi. Saya rasa 3-4 kali dah saya ulang nama company tu.
Okay. Kepan yang betul tu nanti admin akan beritahu lah. So make sure korang SS korang punya jawapan tu. Lepas tu nanti korang apa ni hantar ke admin dan akun. Okay, so nak masuk ke? Okay, kalau nak masuk, okay, so syarat-syarat minima untuk bahagian diploma Occupational Safety and Health dan okay, at least korang kredit tahap ya syarat atau salah satu subjek sains pun kena kredit. Okay, dan make sure lagi dengan sejarah pun pasal tu benda syarat paling wajib. Okay, so okay, Ain Junaidi saya baru nak masuk. Okay, Ain Junaidi, kalau awak stay tune ataupun sampai habis live session ni, okay, mana tahu kan awak punya rezeki ke, kita akan ada satu soalan. Okay, soalan tu paling rare jugalah kot. Rare lah bagi saya kan kalau awak nak ambil tahu pasaran aku ni. Okay, sebab kita akan bagi percuma untuk satu semester. Okay. Okay. Apa tanya pasal ni? Syafiq ke apa? Kalau salary. Tadi Eva dah bagi tahu gaji dia berapa. So maknanya ulang kak tak dengar. Benda apa yang awak tak dengar tu? Siapa nama tadi? Syakir Rahman. Benda apa? Allah Okay, syarat minima untuk program Diploma Occupational Safety and Health. Okay, minima SPM 3 kredit. Tapi dengan syarat salah satu subjek matematik atau salah satu subjek sains wajib juga kredit. So BM dan sejarah pas. Okay, jelas kalau tak jelas korang boleh direct WhatsApp nombor yang admin letak kat bawah tu lah. Okay, so saya ulang balik untuk soalan tadi. Okay, dekat mana? Pak Syafiqah kita ni bekerja. Okay? Saya dah ulang kalau rasa soalan tu susah sangat nanti sekarang saya ulang, saya tukar soalan lain lah. So, Eva. Saya rasa dalam bidang safety ni luas tak peluang berjaya? Okay, untuk bidang safety ni, peluang pekerjaan sangat-sangat luas bagi saya. Sebab sejajar dengan kita pembangunan Malaysia yang sangat pesat, ada sea construction, oil and gas dan juga kilang. Setiap bidang ini memerlukan safety berdasarkan requirement tertentu. So bagi saya bidang safety ni mempunyai kita sebagai yang baru nak masuk ni peluang sangat-sangat luas untuk kita masuklah dan bekerja. So ini untuk sekarang. Mungkin pada masa akan datang mungkin hospital juga memerlukan safety, taman tema juga memerlukan safety, kita tak tahu. Tapi bagi saya peluang pekerjaan ataupun peluang yang kita boleh dapat dalam bidang safety ni sangat-sangat luas. So maknanya orang kata bidang safety ni dia meluas. Okay, tak semestinya orang kata kerja di site semata-mata, betul tak? Betul. Okay, saya tengok soalan Ain Junaidi, saya dah bagi yuran pendaftaran. Okay, yuran pendaftaran dengan yuran pengajian tak sama ya Ain. Okay, yuran pendaftaran, yuran pengajian tu yuran pengajian sepanjang tempoh belajar dengan aku tapi untuk satu semester sahaja. Okay, jangan salah faham pula, jangan kamu baju free pula, untuk satu semester sahaja. Okay. Okay, saya nak voucher. Okay, soalan saya ulang sekali lagi kat mana Kak Eva awak ni bekerja, nama company tu. Okay, saya rasa saya 3-4 kali dah saya dah ulang. Tapi kalau tak boleh jawab, saya tunggu dekat dapat dulu. Mesti tak ada orang yang boleh jawab, saya tukar soalan soalan dia mudah je lah saya bagi. Kalau saya jawab tak, saya tak ada lah tu orang tengah kabur Okay, so Kak Eva sekarang bekerja di, okay, dia nak tahu jawapan tu sebenarnya sebab dia tanya bekerja di mana. Okay, saya macam dah ada yang jawab. So saya harap okay, mana yang menjawab dengan rasa confident jawapan tu betul. Korang kena screenshot tau jawapan korang, lepas tu korang kena DM dekat email dan aku Okay. Banyak industri membangun, dia saya tahu. Bekerja masuk ranah aku, saya jawab dulu. Okay, banyak juga. Kalau saya ambil management bulan, boleh ke dapat? Okay, sure. Awak awak masuk untuk intake bila tu? Intake Julai 2020 ni ke ataupun intake lepas memang tak boleh lah. Yang ni kita terbuka untuk intake Julai 2020 ni sahaja. Okay? Okay, saya ucap terima kasih mana yang sudi menjawab tu. Okay, saya harap korang SS korang punya jawapan tu kalau korang rasa confident jawapan korang betul. Okay, saya nak tanya balik ke Eva. Ni?
perlu ke kata seseorang tu kena apa ni orang kata dia punya pendidikan dia ataupun latar belakang dia tu perlu orang kata level master ke apa ke untuk berjaya dalam bidang safety ni. Ataupun Okay. dia bukan CJ je ke ataupun tak perlu nak ambil diploma ke. Sepanjang FR bidang safety ni, so macam mana FR di sekeliling orang-orang yang dah berpengalaman dalam bidang safety ni? Hmm. Hmm. Okay, untuk bidang safety ni, boleh katakan tak perlu pun kita sampai nak ke master ke. Untuk yang berpelajar SPM saja pun dah boleh masuk dalam bidang ni. So after SPM, dengan ingat saya kurang lebih 3 kredit, kita boleh adik-adik ni boleh masuk ambil CJ ataupun diploma dalam bidang safety. So untuk yang STPM, contoh yang STPM nak masuk bidang safety ni, boleh juga ambil sijil ataupun degree in occupational safety and health. So bagi saya utamakan adik-adik SPM ni, mana-mana yang berminat untuk ambil bidang safety, tak perlu nak, tak perlu pun macam mana cakap, nak fikir nak study ni boleh ambil safety, nak pergi jauh-jauh, nak apa, kira nak belajar tinggi-tinggi dulu baru ambil safety, tak perlu pun. SPM saja pun sudah membadai ataupun dah boleh untuk kita ambil CJ ataupun diploma in occupational safety and health. Salah satunya bolehlah masuk dalam NACO. Mana-mana minat SPM tu masuklah dalam NACO. Okay, tadi mula-mula soalan ni, kadang tak ingat nak tanya Eva. Okay, Eva mula-mula pilihan aku ni memang nak masuk bidang safety ataupun saja-saja suka ataupun memang minat dalam bidang safety ni? Saya memang minat dalam bidang safety. Saya memang minat dalam bidang safety ni. Sebab minat tu dari sebab gaji ke ataupun dalam ahli keluarga Eva sendiri ada yang dah bekerja dalam bidang safety? Sebenarnya macam mana saya boleh berminat untuk masuk ke bidang ni, bermula bila saya habis SPM. Lepas kita habis SPM mesti kita nak tahu mana kita nak masuk kat mana, bidang mana kita nak ceburi. So masa tu saya telah berjumpa dengan dua orang perempuan. Perempuan ni adalah kawan kepada makcik saya. And mereka berdua adalah safety yang bekerja di kilang masa tu di Sabah. Mereka adalah seorang safety di sebuah kilang. So bagi saya cara diorang bercerita mengenai pekerjaan safety, macam mana diorang kena handle pekerja, macam mana diorang, macam mana as perempuan dan safety pula cuba nak atasi setiap cabaran dekat site tu. Itu yang menarik minat saya. So bagi saya bukan pasal gaji. Bagi saya tak adalah macam saya pun tak tahu julat gaji safety ni. Melainkan bila saya dah masuk bekerja. Masuk bekerja sebenarnya baru saya tahu julat gaji seorang safety ni agak tinggi sebenarnya. Sekali lagi saya tak masuk bekerja, saya tak tahu langsung berapa julat gaji yang ditawarkan untuk seorang safety practitioner ni. Okay. So, saya baca-baca komen ni tau. Okay, ramai yang berebut nak voucher ni. Okay. Ni Pak Mo, jangan berebut-berebut. Puan adalah siapa buat jawab dulu tu nanti kerja admin lah yang kabur siapa yang menang ke. Okay. Okay. Okay, tadi banyak tanya salary ni. Okay, tadi Eva bagi tahu gaji dia starting daripada angka 3, mana angka 3 di depan. So maknanya 4 angka lah kan. Okay, so maknanya ada juga yang mungkin bawah pada tu bergantung pada company tu sendiri, betul Eva Betul. Syakir okay, memang betul lah kalau kita kerja mana-mana pun sebut kata bila gaji besar memang tanggungjawab kena tinggi lah, especially dalam bidang safety ni kan, sebab kita antara orang yang tanggungjawab untuk satu tempat tu kerja dengan pekerja yang ramai sama ataupun tak kan. Mana-mana kalau kita kata kalau kita yang jual sebenarnya semua benda berbalik pada kita, betul? Okay. Lanjut saya Kak Eva ni ramai peminat juga ni sebenarnya ni. Saya saya minat safety sebab bidang pekerjaan sangat luas. Okay, so macam yang Ain dengar sendiri apa Kak Eva beritahu tadi memang agak luas lah. Orang kata tak semestinya kita bekerja di site banyak ruang dia. Okay, sedangkan kita dah 11.45. Okay, saya nak bagi soalan Proceed. Okay, soalan
Satu semester percuma. Okay, satu semester percuma bukan the whole diorang pengajian. Okay, saya takut salah faham Kak Erika, kata saya pula bagi info yang salah. Okay, untuk soalan bagi pelajar yang bakal pelajar di Renako bagi intake Julai 2020. Okay, soalan dia, okay, saya nak tahu bila Renako Education and Training Institute ni ditubuhkan dan siapa pengasasnya. Soalan lagi, bila Renako Education and Training Institute ni ditubuhkan dan siapa pengasasnya. Itu adalah soalan dia. Okay, sekejap lagi saya ulang balik. Okay, untuk jawapan soalan ni, okay, bagi pelajar yang bakal masuk intake Julai 2020 ni, kalau korang jawab betul, siapa yang bertuah lah nama pun bertuah, soalan yang bertuah. Okay, semua ada dia untuk satu semester percuma saya ulang semester saja. Okay, saya lagi tak Eva lagi nak bercerita. Okay, tadi Eva dah banyak cerita pasal pengalaman bekerja sekarang ni. Okay, boleh tak Eva cerita sikit sepanjang pengalaman 2 tahun setengah belajar di Renako ni, apa yang Eva dapat? Okay, sepanjang 2 tahun setengah belajar di Renako. Okay, apa yang saya dapat, dia punya apa panggil, kita panggil suasana berbeza. Sangat-sangat berbeza sebab sebelum ni saya pernah masuk IPTA juga sebelum masuk ke Renako. So bagi saya suasana kita belajar di Renako dengan di tempat lain tu sangat-sangat berbeza. Bagi saya mesra sangat. Macam saya cakap sebelumnya, lecturer sangat mesra dengan student. Kita pun nak adapt, masuk nak belajar semua. Lepas tu bagi saya belajar di Renako ni, yelah kita ada kawan-kawan semua kan. Kita ada kawan-kawan dan walaupun kita, macam mana saya nak cakap sangat-sangat berbeza lah, sangat-sangat beza. Especially dari segi kita punya cara lecturer tu nak menyampaikan pembelajaran, kita punya subjek, syllabus tu pun dah berbeza dah. Sama juga dengan suasana kita di kelas. Suasana di kelas sangat-sangat open. Bagi saya tak terbatas. Maknanya lecturer pun tak adalah fokus kepada student yang dekat depan sahaja. Mereka akan fokus dekat semua student. Jadi bagi saya dengan suasana macam tu, kita sangat mudah untuk belajar. Sangat mudah untuk kita faham setiap apa yang disampaikan dengan kita punya lecturer. Dan lecturer bagi saya sangat-sangat kreatif semasa mengajar. Diorang akan sentiasa mencari bahan supaya bahan yang digunakan ni boleh senang dan mudah untuk pelajar tu faham satu topik ataupun syllabus yang dia tengah ajar. So bagi saya itu antara yang bagi saya berbeza dan sangat-sangat bagus dengan Renako. So adik-adik kalau tak percaya masuk Renako, so you guys akan tahu macam mana suasana belajar dengan Renako ni. Saya pun susah nak gambarkan. So you guys kena masuk and rasa sendiri perasaan nak belajar dekat Renako tu macam mana. Sebenarnya tu antara pengalaman-pengalaman Eva belajar sepanjang di Renako. Okay, dia sekarang pelajar zaman sekarang ni Gen Z lah, okay. Tak nak anggap Gen Z zaman sekarang ni, diorang kadang tu nak sama belajar, tak nampak yang yelah banyaknya nak OOTD daripada yang nak belajar tu sebenarnya. Okay, so saya harap okay, untuk Gen Z yang lama-lama sekarang ni, korang make sure lah korang nak sama belajar. Okay, make sure tempat yang korang nak sama belajar tu dia diiktiraf lah macam tu kan. Terutamanya orang semua nak ambil. Okay, kalau make sure kena ada MPA apa semua tu, jangan orang kata nak sambung belajar, sambung je, tak ambil tahu latar belakang college tu sendiri ataupun diploma yang diorang nak ambil tu. Okay, nanti soalan yang kena beritahu tu agak payah juga yang menjawabnya. Okay, saya ingin balik soalan dia. Okay, bila Renako Education and Training Institute ni ditubuhkan pada tahun bila okay, dan siapa pengasasnya? Okay, so saya tengok ramai juga yang menjawab. Okay, soalan tu kat situ tu, bila ditubuhkan dan siapa pengasas Renako yang sebenarnya, yang mula sekali lah kan, nama pengasas. Okay, so saya ucapkan terima kasih mana yang menjawab tu.
Okay, so sebab kita pun dah macam dah nak hampir ke penghujungnya. So CFA dia tak nak bagi ucapan lah especially kepada SFA belajar di dalam aku. Ataupun nak mention tu semua lecturer tu pun boleh lah. Lah saya rasa mungkin diorang pun ada juga yang view ni. Okay, so tak nak beri peluang untuk Eva lah pula sekali. Untuk bagi appreciate lah untuk you punya lecturer kan. Okay, saya sangat berterima kasih lah kepada pihak anak aku sendiri sebab bagi saya peluang untuk sambung belajar dengan aku. Saya pada tu kepada saya punya lecturer-lecturer di SOSI, saya pada SOSI kita ada berapa School of Language sendiri yang pernah mengajar saya sangat berterima kasih sebab tanpa lecturer-lecturer, tanpa anda semua saya tak akan berada di sini. Dan walaupun tengah bekerja, saya still lagi berhubung dengan lecturer. Sometimes biasalah kita rasa penat bekerja, kita nak minta semangat. So bagi saya, walaupun habis kerja, walaupun kita dah habis belajar, jangan putuskan hubungan kita dengan lecturer. Sebab tanpa lecturer, kita tak akan dapat semua ilmu tu dan tanpa lecturer yang mengajar, kita tak akan berada di mana kita berada sekarang. So, a big thank you lah tuan aku dan juga semua lecturer yang pernah mengajar saya. Saya sangat-sangat terima kasih dan saya doakan Radar aku ni sentiasa dan terus berkembanglah dan maju jaya untuk Radar aku. Doanya amin. Okay, so saya Kak Ana nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada perkongsian daripada Eva. Okay, daripada mula belajar di dalam aku, sepanjang pengalaman belajar di dalam aku dan lepas bekerja sekarang ni pun Eva masih nak support dalam aku. So, alhamdulillah lah, ucapkan terima kasih pun banyak-banyak. Okay, dan soalan. Tadi saya tanya macam mana Eva dapat kerja apa semua. Okay, saya just nak beritahu lah. Kebanyakan student aku ni, diorang kat mana diorang bekerja, pasti diorang bekerja. Tapi based on their performance sendirilah. Kalau korang malas, apa tak ada effort tu semua, saya rasa korang di mana-mana pun tak nak serat korang masuk kerja. Setakat ni sepanjang pengalaman apa yang saya nampak, kebanyakannya diorang bekerja, diorang praktikal. Sebenarnya diorang dapat kerja dalam bidang yang diorang dapat dengan belajar sendirilah. Okay, so kalau tadi agak hebat juga menanya dapat. Okay, saya ucapkan terima kasih mana yang menjawab dengan betul tu. Nanti korang ada masa setengah lagi. Okay, so apa ni? Korang make sure mana yang korang yang dah jawab soalan tadi tu. Soalan tadi bikiran aku ditubuhkan. Okay, dengan siapa pun dia, kalau korang rasa dia yakin dengan jawapan tu, make sure korang SS, korang punya jawapan. Okay, Lipat awak salah seorang student di dan aku ke? Okay, so kalau awak antara pelajar-pelajar yang berjaya, korang boleh je komen-komen dekat bawah tu. Okay, komen-komen tahu kat mana-mana tu memang ada kurang dia. Okay, yang lebih ni korang kena tengok juga. Okay, jangan nampak yang kurang je lah. Tapi saya tengok sepanjang apa saya bekerja dekat Ranako ni since dari 2011 sampai sekarang. Okay, saya tengok student aku ramai yang berjaya. Alhamdulillah lah. Okay, so ada salah seorang ni dari safety yang berjaya lah, saya rasa ramai lagi. Tapi banyakkan kita kontak alumni safety yang ada, kebanyakan dia orang busy. Okay, saya faham lah. Okay, orang bidang dalam bidang safety ni memang agak busy. So Eva, aku untuk student Borneo ni, ada tak dia orang pergi pilih sendiri? Misalnya kelab ke apa ke? Okay, untuk student Borneo di Ranako ada je kelab untuk student-student Borneo, Sabah, Sarawak dan Labuan. So kelab ni kelab yang ditubuhkan untuk membantu pelajar-pelajar kita yang dari Borneo lah. Sebagai contohnya jika mereka ada masalah dari segi rumah sewa ke, masalah dari segi pembelajaran dan sebagainya. So kelab ni memang dihaskan untuk pelajar Borneo dan sangat-sangat membantu. Jadi untuk yang pelajar daripada Borneo tak perlu risau. Dengan adanya kelab ni semuanya bagi saya jadi mudah. Sebab kita ada bonding, kita ada, boleh dikatakan kita ada bonding yang untuk Borneo saja. So tapi tak semestinya bila bonding dengan Borneo saja kita tak berbonding dengan orang lain. Kita kena bonding dengan orang lain juga. Cuma kelab ni ditubuhkan untuk membantu pelajar-pelajar yang daripada Borneo lah, Sabah, Sarawak dan juga Labuan.
Dia tengok invite lah Pak Mu lepas ni Madam Nadia. Okey. Kita nak invite, kita memang lagi suka kalau student-student ramai lagi alumni dan aku yang nak share pengalaman dia. Yang dah bekerja sebab kita nak share untuk bakal-bakal student yang akan belajar dengan aku, dia akan lebih yakin nak belajar bila tengok kakak-kakak, abang-abang dia yang dah berjaya sepanjang dia orang belajar dekat Alhamdulillah. Okay. Saya mak saya paksa ada macam-macam lah korang ni. Aduh lah, lucu lah baca komen-komen korang ni kan. Okey, tak apalah, at least mensyariakan pagi saya hari ni. Okey, so saya ucapkan terima kasih kepada yang menjawab soalan-soalan saya tu. Okey, saya masih buka lagi mungkin. Okey, mungkin ada yang dah jawab dengan betul tapi make sure lah. Okey, korang antara yang betul lah kalau berjaya menjawab dengan betul lah. Okey, so saya nak ulang balik okey, untuk intake Julai 2020 ni. Okey, kita masih buka untuk kemasukan pada 12 dan 13 Julai ni. Okey, so untuk saya ulang syarat paling minima untuk masuk ke Ranaku ni at least 3 kredit sahaja. Ia bergantung pada program diploma pilihan anda sendirilah. Okay, tapi untuk kita hari ini bersama dengan student ini, so syarat minimum program diploma safety di Ranaku at least 3 kredit dan salah satu ni kena juga lah subjek matematik atau salah satu subjek sains yang mesti dimasukkan dalam PTM dan sebagainya, itu syarat paling wajib lah. Okay, saya tahu setiap kali intake memang diploma safety. Okay. Okay. So saya nak ucapkan banyak terima kasih kepada Eva. Okay, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada mana-mana student yang komen-komen kat bawah tu. Okay, so dalam hari ni saya baca komen-komen pun banyak yang positif. Okay, saya akan ambil degree dan memang tu semua mak saya paksa. Tak apalah, mak awak paksa. Mak awak paksa untuk cerah lagi depan kan. Okay, tak apalah. Mak paksa. Dah okay, saya nak tanya apa lagi, rasa macam dah habis nak tanya Eva benda apa semua saya ikut. So Eva hari ni memang tak bekerja ya? Betul, hari ni saya memang tak bekerja sebab kita ikut kita punya PPT. So PPT dah menyatakan untuk hari Ahad kita tak boleh bekerja. So kita pun tak bekerja lah hari ni. Orang terima ni wajib lah, memang kita bermula start kerja hari Ahad kan. So maknanya hari Ahad bukan hari Minggu kita terima lah. Okay, so mana student, okay, buat masa sekolah ni mungkin korang akan melalui pembelajaran secara online, maknanya bukan datang ke college. Okay, tapi kita tak boleh nak jangka. Okay, mana tahu kerajaan nanti tiba-tiba korang kena datang kat sini. Okay, nak bagi tahu je lah, jangan terkejut pula kalau hari Ahad ni dah bukan lagi jadi hari Minggu bagi kamu. Okay, so, hari ni adalah Jumaat dah satu. Dah malam minggu yang memang malam Jumaat lah kalau dekat Pantai Timur. Kan? Sekarang takut ada gangguan jadi. Okay. Okay, terima kasih mana yang jawab soalan tadi. Okay, saya rasa soalan tadi macam ramai yang menjawab dan ramai juga bagi jawapan yang betul. Jadi saya harap maknanya yang bakal-bakal student aku yang menjawab korang hantar ke miran aku tau, dihantar ke orang lain pula. Okay, jangan hantar ke Eva pula. Eva tak ada bagi hadiah lah jawapan dia. Okay, Eva just bagi pengalaman dia sepanjang belajar di miran aku lah. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, yang viewer ini. Okay, walaupun tak adalah capai Google macam orang lain punya view, tapi saya harap yang datang view hari ni dapat pengalaman lah. Okay, sepanjang Kak Eva cerita pengalaman dia belajar di dalam aku. Okay, so saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Kak Eva. Okay, nanti kita jumpa lagi. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End dulu kan?